Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Kita mendengar sebelum ini di dalam artikel yang dikongsikan kenyataan-kenyataan daripada Tengku Mahkota Johor, TMJ. Yang pertama yang saya ingat adalah berkaitan dengan nasihat daripada TMJ kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Di mana nasihat itu yang saya rasa amat membina dan pasti akan berguna untuk pimpinan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebagai pemimpin kerajaan perpaduan, di mana TMJ menyatakan Anwar perlu lebih berani mengambil keputusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut TMJ, Anwar tidak mempunyai pasukan yang baik. Sudah pasti ini merujuk kepada kabinet kementerian menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Nah, dua nasihat ini sudah pasti akan membina ataupun akan menaikkan semula semangat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Nah, apa yang berlaku selepas itu yang kita nantikan. Apakah yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu yang kita nantikan. Disebabkan seluruh Malaysia memerhati Perdana Menteri Malaysia hari ini yang ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu artikel dari Malaysia Kini berkongsi, Perdana Menteri merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim. Rakyat Malaysia digemparkan dengan berita yang amat gembira ini, berita yang amat baik, di mana Baginda Sultan Johor, Sultan Ibrahim, telah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada tahun hadapan. Perdana Menteri Malaysia merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 merafak sembah ucapan tahniah kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar, yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ucapan itu dizahirkan Anwar pada usul ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan ikrar taat setia Dewan sebelum sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat. Dalam artikel ini, saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan yang mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada Sultan Ibrahim, Sultan Yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Tazim sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini turut dipersembahkan kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, Sultan Yang di-Pertuan dan Rajah Pemerintah Negeri Perak Darul Ridzuan atas pemilihan Baginda sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong, kata beliau. Pada masa sama, Anwar menzahirkan keyakinan kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah daripada pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku kelak, Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan, kata beliau. Terdahulu Dewan Rakyat dimaklumkan, usul dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, yang mahu persidangan hari ini dimulakan dengan ucapan tahniah atas pemilihan Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya yang ke-263 khas pada Jumaat lepas telah mengisytihar keputusan pemilihan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong selama tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan
pada 30 Januari depan. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Pada pilihan raya umum ke-15 yang lepas, sudah pasti kita melihat ada pemimpin-pemimpin ataupun calon pemimpin daripada parti yang tidak dicalonkan ataupun tidak menjadi calon. Akhirnya kita dapat melihat juga ada yang melompat parti, ada yang bertanding atas tiket bebas dan menang dan menyertai parti lain daripada parti yang pernah beliau sertai. Ada yang keluar parti, ada yang lompat parti dan sebagainya. Nah, kita dapat lihat juga ada juga pemimpin yang dipecat daripada parti. Contohnya Tan Sri Anwar Musa, dan begitu juga Syaidan Kasim yang bertanding bebas dan akhirnya menang dan menyertai Perikatan Nasional. Nah, apa terjadi kepada dua pemimpin ini selepas mereka kita dapat lihat bukan lagi di dalam sebahagian daripada kerajaan. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, mungkinkah Tan Sri Anwar Musa, Syaidan Kasim akan berkemungkinan mendapat jawatan yang lebih tinggi di dalam kepimpinan Perikatan Nasional, ataupun mungkin PAS. Nah, saudara-saudara, mungkinkah Tan Sri Anwar Musa tidak mustahil juga menjadi timbalan Presiden PAS, menjadi Presiden PAS, dan begitu juga Syaidan Kasim. Mungkin juga beliau akan mendapat jawatan yang tertinggi di dalam kepimpinan Perikatan Nasional. Semua itu boleh berlaku. Tapi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu artikel hari ini dari Malaysia Kini mengesahkan jawatan baru untuk kedua-dua bekas bos besar UMNO, bekas pemimpin UMNO ini. Satu artikel dari Malaysia Kini berkongsi, dua bekas pemimpin UMNO dilantik EJK PAS Pusat. Kita teruskan di dalam artikel ini, dua bekas pemimpin UMNO, yang pertama Tan Sri Anwar Musa dan juga Syaidan Kasim adalah antara 9 individu yang dilantik sebagai ahli jawatan kuasa ataupun EJK PAS Pusat bagi 2023 sehingga 2025. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan dalam satu kenyataan berkata, pelantikan jawatan tersebut dibuat pada mesyuarat jawatan kuasa kerja parti itu. Ia dicadangkan serta dipersetujui berdasarkan peruntukan pasal 25 dan 26 perlembagaan berkenaan. EJK lain yang dilantik termasuk Nasruddin Hasan, Muhammad Yusni Matpia, Wan Rohimi Wan Daud, Muhammad Zudi Marzuki, Nik Muhammad Zawawi Saleh, Ahmad Yunus Hairi dan Muhammad Mazri Yahya. Penolong Setiausaha Agung 1, 2 dan 3 pula masing-masing disandang oleh Khairul Faizi Ahmad Kamil, Khairul Fahmi Matsom, dan Muhammad Syahir Ceh Sulaiman, katanya. Anwar dan Syaidan adalah antara ahli UMNO yang dipecat kerana dipecat keahlian mereka pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu sebelum PRU 15 pada tahun lepas. Anwar yang juga bekas Setiausaha Agung UMNO menyertai PAS pada Jun lalu. Bekas ahli parlimen Ketere itu juga adalah pengerusi NGO Muafakat Nasional. Syaidan pula adalah bekas ahli parlimen Arau dari BN tetapi dipecat daripada UMNO selepas bertanding di kerusi PR parlimen pada PR 15 atas tiket PN selepas namanya tidak tersenarai sebagai calon. Bekas ahli MKT UMNO itu bagaimanapun berjaya mempertahankan kerusi Arau. Rupanya Syaidan Kasim dipecat daripada UMNO selepas bertanding di kursi parlimen itu pada PR 15 atas tiket PN. Jadi saudara-saudara, selain itu Taqiyuddin juga berkata, Taqiyuddin juga menyenaraikan barisan Pesuruhjaya PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan dilantik. Saudara-saudara, mungkinkah selepas ini tidak mustahil juga Syaidan Kasim dan Anwar Musa bakal mendapat jawatan yang lebih tinggi lagi di dalam kepimpinan PAS? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.